بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أما بعد. Alhamdulillah, yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jaga kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah bersama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan, melimpahkan kepada kita dengan pelbagai nikmat-nikmat di atas dunia ini, daripada sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat Islam dan iman. Dan mudah-mudahan kita berdoa Allah mengekalkan keimanan kita sehinggalah kita menghembuskan nafas terakhir kita. Amin insya-Allah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus solat secara berjemaah, datang menyambut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muakkad, solat di masjid secara berjemaah, dan kita duduk sebentar beriman sejenak dalam majlis ilmu di antara maghrib dan isya ini. Mudah-mudahan Allah menjentik hati-hati kita agar sentiasa berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus kita mengekalkan dan meningkatkan untuk kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur, hamba-Nya yang beriman, hamba-Nya yang bertakwa. Amin insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini saya akan cuba berbincang dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan punca masalah dalam kehidupan manusia dan kaitannya dengan spiritual mengikut kefahaman ataupun panduan daripada Iman Al-Ghazali. Kerana bila kita sebut tentang kehidupan ini adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahasiban nas ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yaftanun. Jadi Allah mengatakan kepada kita bahawa hidup ini Allah akan menguji. Kenapa perlunya ada ujian itu? Ujian itu adalah kayu ukur untuk melihat sama ada ketika mana yakni Allah menguji kita, menguji hamba-hambanya dengan pelbagai permasalahan. Adakah kita mampu menyelesaikan ujian-ujian tersebut dengan cara yang diajarkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika tidak, maka kita akan tewas. Seperti mana yang berlaku dalam masyarakat kita, akhirnya kita akan lihat banyak kerosakan yang berlaku yang kita katakan itu masalah. Iaitu apa yang berlaku dalam masyarakat kita, sambung ke, rogol ke, bunuh ke, tamak ke, marah, tidak sabar, gilakan harta, mengikut hawa nafsu, mengambil hak orang lain, suka mengumpat, suka memfitnah, suka memutuskan silaturahim, menentang hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berzina, terlibat dengan dadah, mencuri dan sebagainya. Jadi kalau nak kira masalah, Masya Allah, banyak sangat masalah yang kita boleh senaraikan. Saya ingat saya pernah menghadiri satu bengkel untuk kita berbincang, menyenaraikan masalah dan juga jalan penyelesaian. Duk bincang-bincang, keluar 110 masalah gejala sosial. 110, bukan 10, 110 masalah gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat. Baik sama ada melibatkan kes-kes jenayah,
baik melibatkan jenayah juana ataupun melibatkan permasalahan dalam rumah tangga dan banyak lagi. Maka ini mesti kita lihat, mesti ada punca. Maka Imam Al-Ghazali bincang dengan kita apa punca. Bila kita mengenal pasti punca, barulah kita tahu macam mana untuk kita merawat masalah yang berlaku itu kerana punca. Apa yang berlaku itu kesan ataupun simptom-simptom yang berlaku itu akibat daripada mesti ada punca. Daripada punca itulah baru kita boleh merawat. Seperti mana sekarang ini yang orang duduk bimbang, iaitu novel coronavirus yang ada dalam masalah kita sekarang ini, yang belum lagi jumpa apa penawarnya, sebab belum tahu dengan detail lagi apa punca. Yang kita kata susah nak bernafas, batuk, menyerang sistem pernafasan, itu kesan. Tapi puncanya perlu diketahui, barulah tahu macam mana nak merawat. Begitu juga masalah dalam kehidupan kita. Kita asyik bermasalah, Ustaz, saya ni ada masalah. Apa masalahnya? Ialah kahwin dah 22 tahun, tapi itulah suami sekian, isteri sekian, anak sekian. Ialah anak dah besar panjang, dah berkahwin, kita pun dah ada cucu, dia pun dah berharta, tapi Allah kan masalah. Banyak masalah yang berlaku. Maka sebab itulah Imam Al-Ghazali melihat bahawa punca masalah yang terbesar ialah datang daripada hati, yakni spiritual manusia. Kerana daripada hati itulah akan menyebabkan manusia bertindak dengan anggota tubuh banyak. Ambil sedikit sajalah yang ibrah daripada kematian arwah Abang Bocik. Ramai orang duk buat video, duk share dengan hashtag dia, bila kita baik orang sayang kat kita. Jadi itu salah satu daripada elemen spiritual. Bila hati kita ini baik, maka kita pun akan melakukan perbuatan yang baik. Bila ada niat yang baik, maka kita akan cuba untuk melakukan tindakan yang baik dan sebaliknya. Maka inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, faktor dalaman yang berkait rapat dengan spiritual adalah lebih berpengaruh dalam membentuk tingkah laku seseorang, walaupun tidak dinafikan bahawa faktor luaran seperti persekitaran, pengaruh rakan sebaya, faktor keluarga dan sebagainya boleh menjadi punca wujudnya masalah dalam kehidupan manusia. Ini kata Imam Al-Ghazali. Tak nafi faktor luaran, keluarga, faktor apa kita kata persekitaran, tapi kita duk tengok kawan-kawan kita, kawan dengan kita isap rokok 5, 4, 5, 6 orang isap rokok, kawan kita seorang tu tak isap rokok, kita je yang terpengaruhnya. Tapi kenapa dia tak terpengaruh? Mesti kekuatan dalaman dia itu lebih kuat daripada kita. Anak-anak kita sepatutnya begitu. Walaupun dia duk tengok kawan-kawan dia asyik pergi cyber cafe, dia tengok kawan-kawan dia bercinta-cinta, dia tengok kawan dia ketagih video game, tapi Masya Allah dia masih cinta kepada buku, cinta kepada nak belajar, cinta kepada nak mengaji Quran, cinta kepada menghormati orang tua, mengikut nasihat. Sebab apa? Kekuatan dalam. Kita tengok dalam satu kelas pembelajaran di sekolah, kita tengok ada yang murah-murah, ada yang itu, ada yang ini, tapi kenapa tak pengaruh? Jadi sebab ini kata Imam Al-Ghazali, kerana dalaman itu sebenarnya mempengaruhi yang utama. Kita menyalahkan, saya ni memang tak nak dah, kawan tu aja. Jadi kita menyalahkan, kenapa kamu ikut? Kerana apa? Kekuatan dalaman kita itu tidak kuat. Itu kata Imam Al-Ghazali. Hal ini kerana menurut Imam Al-Ghazali, hati mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan anggota badan. Malah setiap sifat yang lahir pada hati akan terselah kesannya pada anggota badan. Jadi apa lahir pada hati akan terselah pada tubuh badan. Apa yang hati itu ada, maka itu akan diterjemahkan. Sebab itu
Analogi yang dibuatnya, kalaulah sebuah lori itu penuh dengan muatan pasir, bila dia berlanggar saja, yang keluar tak ada benda lain, tak ada keluar ikan, tak ada keluar sayur, keluar pasir. Kalau berlanggar lori itu lori yang membawa sayur-sayuran ataupun ikan, bila berlanggar yang keluarnya itu. Jadi nak tahu orang ni hatinya macam mana, tengok apa yang dia sentiasa ungkapkan, apa yang sentiasa dia lakukan, dan perbuatan dia itu, percakapan dia itu adakah sama ataupun berbeza-beza. Tapi kalau orang ni dia cakap elok, cakap bagus, kita ni mesti memaafkan, kita ni mesti bersabar, kita ni kena banyak bersedekah, kita ni kena menghormati ibu bapa, kita ni kena banyakkan bersabar, jangan sebarkan benda-benda tak betul, jangan ego, jangan kita ni rasa kita je betul. Tapi bila tindakan dia sebaliknya. Dialah orang tegur sikit dia tak boleh, dia melentik. Dialah bila orang minta maaf dia tak nak memaafkan. Dialah bila orang minta sumbangan dia berkata ini menipulah, itu inilah. Maknanya itu hati. Hati dia tu, spiritual dia tu ada masalah, kata Imam Al-Ghazali. Pandangan Imam Al-Ghazali ini menerangkan kepada kita bahawa tingkah laku yang digerakkan oleh anggota badan seseorang adalah merupakan tetusan daripada hati. Ini berarti tingkah laku manusia adalah merupakan manifestasi daripada kehendak atau arahan hati. Segala tingkah laku seseorang itu sama ada baik atau buruk menurut Imam Al-Ghazali, penggerak dan pencetusnya adalah hati, sedangkan anggota badan hanya melaksanakan arahan selaras dengan fungsinya sebagai pelaksanaan sesuatu tingkah laku. Jadi badan ni ikut arahan je, tangan, kaki, mulut, mata, telinga. Jadi dia ikut hati saja. Dalam hati siapa yang tahu? Maka sebab itu orang kata hati ni pengaruhnya amat besar, dan dia boleh mempengaruhi setiap tindakan kita, walaupun orang lain tak dapat tahu. Tapi hati memang dapat menterjemahkan melalui apa yang dia sebut, apa yang dia buat, apa yang dia katakan. Jadi bila kita tengok, bila orang duk share apa yang arwah pernah buat, walaupun dia seorang pelawak, dia dulu miskin, adiknya cerita duit 10 makan nasi dengan apa garam saja. Kemudian bila dah ada duit ni, tak lokek dengan adik-beradik, tak lokek dengan ibu sendiri. Kemudian suka menolong orang datang majlis ilmu, tak sombong, suka menghormati orang lain dan sebagainya. Jadi kita kata apa maknanya tu? Hatinya baik. Jadi bila hatinya baik, tindakannya baik. Ni ada orang membawa fitnah kepada agama. Orang kata baju saja tu, baju je pakai jubah, baju je pakai telekung, kepala saja ditutupi kopiah, kepala saja ditutupi tudung, tapi hatinya penuh dengan sifat-sifat na'udzubillah, sifat-sifat munafik, sifat-sifat tercela, sehingga kan jelas nampak pada perbuatan dia itu orang maklum. Memang dia cakap elok saja, tapi kita tahu dah, dengar boleh, percaya jangan. Orang cakap dengar boleh, percaya jangan. Kalau nak sembang dengan dia tu dengar je, jangan menjawab. Hak menjawab lagi apa yang betulnya dia, hak salahnya kita. Jadi perangai macam tu. Sebab dalaman tu rasa. Nanti kita akan bahaskan lagi. Sehubungan dengan itu, Abdullah Nasir Ulwan yang lahir pada tahun 1928 sependapat dengan Imam Al-Ghazali bahawa tingkah laku baik atau buruk adalah merupakan pilihan manusia kerana Allah telah mengurniakan akal, fikiran serta fitrah suci yang mampu menolong manusia membuat keputusan bagi melahirkan suatu tindakan. Jadi kita fahamlah, spiritual dipengaruhi dua elemen penting, iaitu elemen pertama dinamakan pemikiran. Apa yang menterjemahkan pemikiran? Akal. Apa yang membentuk akal? Apa yang dilihat, apa yang didengar. Dan satu lagi elemen namanya nafsu. Nafsu menterjemahkan perasaan. Jadi sesiapa yang
kekuatan mengawal perasaan dan membentuk pemikiran yang benar, maka dia memiliki spiritual yang kuat. Ni cara fikir tu sebenarnya. Ada orang kita tengok, kenapalah rajin sangat sedekah, ada 100 sedekah 100. Bukan dia sedekah apa RM10, ada 100 sedekah 100. Kata awak ada apa? Alhamdulillah saya makan dah. Tak apalah, esok saya kerja, saya cari lain. Kita pun macam mana dia boleh buat keputusan sampai macam tu sekali? Ada 100 bagi 100. Kalau saya bagi RM1 je lah, simpanlah RM99 ni. Tapi dia kata, tak, saya cukup dah. Hari ni saya dah cukup, esok insya-Allah saya yakin Allah akan berikan rezeki. Ada orang jenis macam tu. Maknanya kita tahu sahat spiritual dia ni, Allah Akbar. Ada orang pula, orang buat apa-apa pun tak apa, saya maafkan dia. Kita pun kata, kalau saya dah memang dah empuk tu, kalau saya tu memang saya dah pergi serang tu, kalau saya dah pergi viral tu, tapi dia tahu, saya maafkanlah. Kenapa awak boleh maafkanlah? Saya pun banyak salah, saya pun banyak dosa. Hari ni saya maafkan orang, mudah-mudahan akan datang saya buat kesilapan, saya tak sedar, orang marah kat saya, biar orang tu pun sudi maafkan saya. Beza cara fikir. Itulah kekuatan spiritual. Ada orang dia sayang anak dia, tapi sayang dia tu dia begitu tegas, meletakkan prinsip-prinsip yang begitu tegas berdasarkan agama. Anak menangis, dia relax. Kenapa awak relax ni? Yalah dia menangis bukan kerana sakit, menangis nak benda gadget tu banyak benda yang merosakkan dia. Jadi kalau dia menangis saya bagi, maknanya saya merosakkan dia. Kita pula kalah dengan tangisan anak. Sepatutnya anak kena kalah dengan ketegasan kita. Kan? Sebab dia punya spiritual tu. Sebab tu orang dulu dia tak kisah berguling macam mana pun kita, kalau nak minta benda yang tak ada faedah, tak bagi. Bagilah alasan apa pun pada ayah kita, membalik lepas azan maghrib, memang kena. Maknanya kenapa tegas sangat pemikiran ayah kita dulu tu? Sebab apa? Itulah kekuatan spiritual. Dari mana dia membentuk? Maknanya dia orang yang belajar. Dia orang yang belajar, menggunakan matanya untuk mendalami ilmu. Dia orang yang mendengar pengajian-pengajian yang diberikan tunjuk ajar bagaimana cara Nabi SAW mendidik umat dia, bukan ikut suka hati sendiri. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, disokong pula oleh An-Nasi'ul Wad. Kebebasan sepenuhnya diberi oleh Allah kepada hamba-hambanya untuk memilih di antara jalan antara kebaikan ataupun keburukan, sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna hadaina as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Surah Al-Insan ayat ketiga, sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya melalui akal dan rasul akan jalan-jalan yang benar dan yang salah, maka terserahlah kepadanya sama ada ia bersyukur dengan beriman dan taat ataupun ia berlaku kufur dengan mengingkari kebenaran atau mendekat. Jadi kekuatan spiritual ini hadir kerana akal itu digunakan untuk memahami apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia guna akal untuk faham apa yang Nabi ajar, dia akan jadi orang beriman. Dia akan jadi orang yang taat. Dia akan jadi orang yang ikut Nabi, bukan ikut yang dia rasa dia nak buat. Kalaulah dia rasa benda tu dia nak buat tapi salah, dia tak akan buat. Tu maknanya kekuatan spiritual. Tapi orang kita sekarang ni, dia rasa nak jadi perempuan walaupun dia lelaki, dia jadi perempuan. Tak kisahlah orang nak cakap apa, yang penting aku tak kacau orang. Kau rosak tu. Punca dalaman dia rosak, dia fikir macam tu. Biarlah ini hak aku. Aku tak kacau orang pun. Tak aku bedah sana, bedah sini, renovate sana, renovate sini, cabut sana, sambung sini. Bukan orang lain punya, badan aku ada pakai duit hang. Contohlah maknanya.
Jadi maknanya rosak pemikiran dia. Sebab apa? Dia tak ikut Nabi kata. Aku nak bertatu ke, aku nak pakai apa gelang emas ke, barang kemas ke, walaupun aku lelaki, aku nak bertatu ke, aku nak buat apa yang aku suka, nak makan riba ke, sekalipun nak nipu orang dalam berniaga pun, itu adalah hak aku, kubur masing-masing. Jadi habis masalah. Tapi Allah dah firman dah, aku beri kamu akal, maka kamu pilihlah. Sama ada nak hati kamu ini sentiasa bersih dan suci, ataupun kamu nak biarkan hati itu dipengaruhi oleh hawa nafsu dan syaitan. Makanya akhir nanti kamu ikut apa yang kamu rasa nak je. Pilih pula yang boleh buat, yang tak boleh buat tak. Saya tak mampu nak menutup aurat. Baca hari ni dalam akhbar ada seorang hamba Allah lah. Dia kata saya tak ada kekuatan nak pakai tudung. Tak berat pun tudung tu. Bukan masalah tudung tu berat ke tidak ni. Nak ke tidak. Bukan masalah sedia ke tidak. Tapi kita memilih. Kita memilih untuk ikut hawa nafsu dan syaitan. Dan dunia itu lebih berat berbanding kita nak ikut hati kita kata aku nak dapat syurga, aku nak dapat akhirat, aku nak dapat apa yang dulu sahabat-sahabat Nabi cintai ketika mana bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka sanggup berkorban apa saja dan menundukkan, menjatuhkan prinsip hidup mereka apabila bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, walaupun ajaran itu dibawa oleh nenek moyang turun-temurun. Biasalah, orang ramai kan dah jadi biasa kan, membawang ni biasa Ustaz kan, kita bergaul lelaki perempuan ni bertepuk tampar ni biasa kan, anak-anak kita biasalah nak buat lelaki perempuan pergi shopping kompleks, tempat terbuka begitu, biasa dah pandai. Tu alasan itu. Itulah punca lemahnya kata Imam Al-Ghazali spiritual kita. Akhirnya kita memilih untuk mengingkari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya yang lain, Allah Azza wa Jalla menegaskan bahawa Dia telah membekalkan akal fikiran dan fitrah yang suci untuk manusia membuat keputusan dengan bijaksana sewaktu memilih antara kebaikan dan kejahatan, iaitu wamal hayatud dunya illa la'ibun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala taqilun. Dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu tidaklah kamu berfikir. Surah Al-An'am ayat 32. Kenapa kita memilih untuk melemahkan spiritual kita ini? Sedangkan Allah nampakkan dah pada kita melalui firman Allah, ajaran Nabi, bahawa dunia ni memang tempat dia tipu daya. Dunia ni tempatnya fata morgana. Dunia ni tempat dia memang seronok. Memang seronok. Memang seronok sungguh. Ada duit banyak seronok, ada rumah seronok, ada isteri seronok, ada anak-anak seronok, ada pangkat seronok, ada barang-barang antik seronok, ada kereta mewah seronok. Kita boleh pergi travel keliling dunia dengan duit kekayaan kita seronok. Kita boleh langgan perempuan yang muda-mudi secara eksklusif di bilik yang mewah tanpa orang ada tahu, tak ada angin tindakan, seronok. Kita boleh menipu orang seronok. Seronok dunia seronok. Kita boleh mempermainkan orang seronok. Dunia. Tapi afala taqilu, kamu tak fikir ke dunia ni kamu senang? Kamu tak fikir ke hak kamu duk buat tu ada roket atik yang mencatat? Kamu tak fikir ke bahawa mati ni boleh dalam keadaan kamu duduk makan ke, kamu tengah baring ke, kamu tengah berjalan ke, kamu tengah bekerja ke, kamu tengah membeli belah ke, mati itu pasti datang bila mana sampai waktunya. Ada satu video
Video fitnah lah, tapi video tu betul. Fitnahnya kata mati akibat coronavirus tu salah lah, jangan kita sebab fitnah. Tapi video CCTV tu jelas ketika budak perempuan itu sedang memilih barang di DIY ataupun tak ingat di kedai lah, maknanya untuk beli barang, duduk tengah-tengah pilih tu, tumbang, jatuh, terus meninggal dunia. Tak kisah macam mana pun. Maknanya mati ni pasti. Mati ni datang dalam keadaan tak memberikan apa-apa isyarat pun pada kita. Dia tak payah. Malaikat maut tak perlu bagi salam pada kita. Dia tak perlu bagi isyarat dulu. 5 minit sekejap lagi aku datang, standby lah, nak buat apa-apa dulu. Kan? Tak ada. 5 minit pun dia tak bagi peluang. Datang tu pasti. Bila dah sampai waktunya, maka dia akan menjalankan tugasnya. Sepatutnya ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, apa yang kita perlu buat adalah menguatkan spiritual kita tadi dengan akal fikiran yang dipandukan dengan nas-nas dalil Al-Quran dan dalam sunnah. Firman Allah dalam surah Ar-Rum yang bermaksud, maka hadapkanlah dirimu ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadi, yakni fitrah, untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi spiritual yang benar iaitu akal dan juga rohani yang menerima ajaran yang benar. Jadi kalau nampak kita tak suka pada agama yang fitrah ni, maknanya memang kita dah ada masalah spiritual. Tak sukanya nasihat agama, tak sukanya bila orang larang kita buat maksiat, tak sukanya bila orang ajak kita kepada kebaikan, tak sukanya kita bila orang tu buat kebaikan, tak sukanya bila kita dengar Quran, tak seronoknya kita bila dengar orang baca hadis, tak rasa tenangnya kita bila duduk dalam majlis ilmu. Bahkan kita pun tak nak tekan YouTube yang ada pengajian-pengajian ilmu. Tapi kalau lagu, okey. Kalau dandut, okey. Kalau K-pop, okey. Kalau apa DK Barat, okey. Kalau apa, okey. Tapi dengar Quran sikit, Allah, payah nak dengar. Tapi kalau bacalah kata WhatsApp ke Facebook cerita ni berjam-jam, ataupun anak-anak muda remaja kita duk buka game lah apa benda ni, bagi masa sampai esok pun tak ada masalah. Tapi bila mana kita nak ajar akidah, bagaimana perlunya kamu berpegang kepada agama yang benar dibawa oleh Nabi, dia tak nak, dia kata ajar orang lain lah. Bila kita nasihat kepada dia dengan untuk berakhlak dengan akhlak Islamiah, tak apa, saya dah tahu macam mana saya nak bawa jaga diri saya, pergi nasihat orang lain lah. Kalau orang kata Nabi cakap macam ni, tak payah sebutlah Nabi-Nabi, aku pun tahulah macam mana. Jadi orang macam ni ada masalah. Ini masalah spiritual dia. Bukan sekadar akal dan fitrah yang diharapkan dapat membimbing manusia ke jalan yang benar dan pilihan yang baik. Malah Allah turut membekalkan Al-Quran kepada manusia untuk dijadikan panduan sebagaimana firman Allah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan bagi umat Islam. Surah An-Nahl ayat 89. Jadi banyak sekali ayat-ayat menceritakan Al-Quran. Allah bagi Al-Quran ini sebagai panduan lengkap untuk kamu jadi orang berjaya. Tiba-tiba dia tak nak ambil panduan ni, dia tak nak baca. Nak berjaya macam mana? Kita nak jadi, bagaimana kita nak jadi businessman berjaya? Kita pun belilah buku How to Become Businessman, Successful Businessman. Beli baca buku orang putih, tak apalah, bacalah. Sebab terbukti dia jadi orang berjaya dalam dunia bisnes. Jadi kita pun bacalah step 1, step 2, step 3, baca, ikut berjaya kita. Sebab apa? Kita ikut orang yang berjaya. Jadilah kita. Baca pula macam mana nak masak nasi kerabu yang sedap.
Jadi dia, sebab aku dia ikut step pertama, ini bahan-bahan dia begini-begini, jadilah. Macam mana pula nak baiki kereta, nak tukar minyak hitam, pandai pula, walaupun dia dulu tak mengaji mekanik tu. Tapi boleh pula, sebab apa? Dia belajar ikut panduan jadi. Tapi tiba-tiba dia nak syurga, dia nak berjaya macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, dia nak jadi seperti mana para sahabat, nak jadi seperti mana tabi'in dan tabi'in. Tapi tiba-tiba manual yang mereka ikut tu kamu tak ikut. Macam mana tu? Macam mana nak berjaya? Akhirnya nanti kalau tak di mekanik tu, mekanik dah ajar kamu nak tukar minyak sekian-sekian, sepatutnya begini-begini, kita ikut kepala kita sendiri, akhirnya rosak kereta tu. Orang kata nak buat nasi kerabu caranya macam ni, kita ikut cayalah. Jadi memanglah kita nak buat warna merah jambu, memanglah nampak macam nasi kerabu, cuma orang tak panggil lah nasi kerabu tu. Itu bersilahi kamu lah. Maknanya orang terima tak terima, kamu je lah yang terima. Jadi perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan atas muka bumi dengan kerosakan spiritual kamu tadi tidak berpegang kepada Quran dan Sunnah, kamu saja yang terima. Tapi bila dihadapkan kepada Allah nanti, nescaya Allah akan melemparkan na'udzubillah, sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam firman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ambil amalan kamu, lempar saja. Tak, seperti mana debu-debu yang bertaburan. Tak ada apa. Sebab apa? Masa kamu hidup, kamu duduk pakai yang kamu punya dan kamu terima, akulah betul. Kita tak present di hadapan Allah lagi atas muka bumi ini. Tapi bila dah masuk alam akhirat, baru kita tahu yang kita nak present di hadapan Allah nanti, Allah tak terima. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Kata Imam Al-Ghazali, kerana kita tak ikut petunjuk yang diturunkan oleh Allah SWT. Jadi kita duk kerah lah. 10 kali raya pun tak nak berbaik dengan adik-beradik. Perangai apa tu? Ibarat macam tu lah kita kata, aku tak nak bermaaf-maafan ni. Cara siapa tu? Cara saya lah Ustaz. Ikut cara dia. InsyaAllah dia. Berhenti dulu ke nak sambung sikit lagi? Azan dulu, sambung sikit lagi. Okey, kita azan dulu, kita sambung 5 minit lepas azan insyaAllah.
Okay, insyaAllah kita ambil perenggan yang terakhir dan kita berhenti. Perbahasan di atas begitu jelas menyedarkan kita bahawa sebarang pilihan boleh dilakukan oleh hati manusia sama ada ingin melakukan kebaikan atau kejahatan. Malah Allah telah membekalkan segala macam keperluan bagi membantu manusia menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, itu dengan membekalkan akal fikiran, fitrah dan Al-Quran sebagai panduan. Sungguh pun demikian, meskipun manusia telah dibekalkan segala macam keperluan, namun jika ada antara mereka tetap memilih jalan kejahatan dan kehinaan, maka itu adalah pilihan mereka sendiri akibat gagal melawan nafsu yang sentiasa mendorong manusia melakukan kerosakan dan kejahatan itu. Jadi pembahasan kita yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali sangat jelas bahawa setiap pilihan yang manusia lakukan itu berpunca daripada hati. Tak payahlah nak beri alasan saya ni memang digoda. Siapa yang memilih untuk makan godaan itu? Kalau kita ni orang perempuan, tiba-tiba orang lelaki beri salam dalam kita punya WhatsApp, Assalamualaikum, dah tak kenal. Kita pun jawablah tak kenal, Waalaikumsalam. Boleh tak nak berkenalan? Nak kenal apa benda ni? Apa tujuan? Jadi kalau kita melayan, atau mula begitu begini gaduh. Jadi 2-3 hari lepas datang sepasang suami isteri datang kahwin 22 tahun, duk main macam tu. Di media sosial boleh bergaduh, ni tak gambar bini saya, tak gambar yang bini lah pakai gini, hak melawar lah. Suami pula duk gitu gini, duk main di media sosial, kemudian duk melayan apa orang duk WhatsApp messenger, duk berbual dengan orang lelaki, kemudian duk sembang setiap jam pula, banyak pula perbualan. Apa faedahnya? Hati. Kalau hati kata tak, aku dah ada suami, aku mesti menundukkan pandangan aku kerana Allah, maka dia tak layak. Aku ada isteri, maka aku kena menundukkan pandangan aku kerana Allah Ta'ala, maka aku takkan layak. Tapi tidak, kita duk layan. Datang pergi ke kedai kita nak makan, baru ni balik kuliah ni, berhentilah kedai janda contohnya ni cerita. Tapi berlaku betul. Band apa tu band? Kita dengar dah kata band tu nak apa, mulalah mulawa mek. Apa tujuan kita nak puji dia? Apa faedah kita nak memuji ajnabi ataupun kita apa bukan mahram kita, wanita asing? Tak payahlah kita nak puji bini. Sebab tu di tempat kerja nampak bini orang lawa, puji bini orang. Apa faedahnya? Itu gangguan seksual harassment. Dia duk puji bentuk pada orang lah, kemudian duk sembang hal-hal malam Jumaat dengan bini orang, dengan laki orang. Oh, malam itu balik tu suami tunggu tu. Apa berbual macam tu? Hati lah. Hati yang memilih untuk kita berbual benda-benda yang macam tu dengan orang perempuan. Kita ni lelaki, orang perempuan pun duk sambut. Biasalah kita dengan lelaki kita sembang pula. Tidakkah menaikkan syahwat sama ada kamu ataupun dia? Syaitan akan menjalankan kerja dia sebaik mungkin kerana melihat peluang itu masuk. Dia macam-macam. Bila kita duduk sembang, nak minum teh tarik, minumlah Nescafe tarik ke. Tapi kalau duduk di kedai makan, dah lebih pada setengah jam, pergi ke sejam, masuk ke 2 jam, tak balik-balik lagi lepas kuliah, ni masalah. Kita duduk bincang apa tu? Kalau mesyuarat, Alhamdulillah lah. Tapi kalau duk bincang itu, ini duk bincang apa? Mamat tu, Ali tu, JK ni, pengurus itu. Apa tu? Mengumpat. Apa tu? Duk cerita keburukan orang. Apa tu? Duk cerita pasal orang lain saja. Hidupnya macam tu saja. Baik kita balik ke rumah, tengok anak bini kita, tengok keperluan apa yang kita buat. Kalau ada kitab-kitab yang ada tersadar di rak-rak buku kita tu, ambil tulis satu muka sebelum tidur pun okey dah. Tapi dah duduk lagi kat kedai apa lama-lama. Tak boleh ke? Tanya hati. Kata Imam Al-Ghazali tadi, kamu yang membuat pilihan sama ada nak memanfaatkan setiap nikmat penglihatan, pendengaran, lidah, tangan, kaki dan panca indera yang lain itu untuk semaksimum mungkin kamu memilih untuk melakukan sesuatu yang akan membahagiakan hidup kamu di akhirat ataupun sebaliknya. Orang yang apa buta pun Masya Allah boleh baca Quran dengan elok. Kita yang celik, ada duit,
ada harta tapi tak reti baca Quran. Sedangkan kita mata yang jelek, lidah yang elok, boleh bayar guru datang mengajar tapi jahil Al-Quran. Sebab apa? Kita yang memilih untuk tidak menjadikan hidup kita ini pandai Al-Quran dan sebagainya. Cukuplah tuan-tuan dan puan-puan, sekadar itu sajalah yang dapat saya bincangkan pada malam ini. Walaupun panjang lagi, paling kurang ambil sikit apa yang saya sampaikan ini, pasti ada kebaikan dan pastilah ada juga kesilapan semasa saya menyampaikan kuliah ini. Saya mohon ampun dan maaf di atas kesilapan dan kekurangan. Semua yang baik itu datang daripada Allah, yang maha itu dia sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.